rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini terdapat sama-sama berjumpa dan berkumpul di surau kita untuk kita sambung pengajian kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lalu, di mana tajuk perkongsian kita last time ialah mengajak kepada kebaikan. Dan saya dah berkongsi dengan tuan-tuan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksudnya membantulah kamu di atas kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan janganlah kamu membantu atau tolong-menolong di atas dosa dan pemusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saya dah baca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Badri dalam Sahih Muslim, yang berbunyi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menjadi dalil di atas sesuatu kebaikan. Man dalla ala khairin, siapa yang menjadi dalil. Dalla maksudnya jadi dalil lah, ya. Boleh jadi dia ajar, boleh jadi dia ajak, boleh jadi dia mempermudahkan, ya. Boleh jadi dia bantulah apa-apa pun. Ya. Semua dalam konteks dalil, ya. Bahkan dalam hadis yang lain juga dalam Sahih Muslim pada Abi Hurairah, Nabi kata, man da'a, siapa yang mengajak saja. Kalau ajak saja, ya, dapat pahala seumpama orang yang melakukannya. Kalau ajak, kalau bantu, kalau mempermudahkan, lebih-lebih lagi lah, ya. Falahu mithlu ajri fa'ilihi, ya. Maka baginya pahala seumpama orang yang melakukannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Pada siapa yang menjadi dalil kepada suatu kebaikan, yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seumpama orang yang melakukannya. Ya. Dalam setengah riwayat yang lain, man da'a, siapa yang mengajak. Ya. Jadi siapa yang tunjuk, siapa yang menjadi dalil tu, mana siapa yang tunjuk lah. Dalil-dalil makna petunjuk, ya. Siapa yang mengajak, of course lah yang mengajar, yang membantu, yang mempermudahkan, lebih-lebih lagi lah, ya. Kalau tunjuk dan ajar pun dapat pahala seumpama yang melakukannya. Jadi orang lain itu lebih-lebih lagi lah, ya. Jadi siapa-siapa yang melakukan semua itu, maka baginya pahala seumpama orang yang melakukannya. Ini satu keluasan dalam syarak. Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memang nak beri pahala sebanyak-banyaknya kepada hamba-Nya. Ya. Cuma kena buat kerja sikit lah. Ya tak? Oh, kalau Allah Taala nak bagi je lah. Nak buat kerja apa, ya. Dia kata Maha merahmati, Maha mengampunkan, ya. Memang Tuhan mengampunkan. Tapi mu kena istighfar dululah. Mu kena taubat dululah. Kan? Kita tengok kisah, ya, Maryam alaihissalam, ibu kepada Nabi Isa. Ketika dia sarat dan nak mengalahirkan Nabi Isa di bawah sepohon pokok kurma, seorang-seorang pula. Betul tak? Ha? Lapar pun lapar. Kalau nak diikutkan, Allah Ta'ala boleh terus turunkan buah tamar itu ke atas beliau. Jadi duduk buah pokok dah, kan? Ataupun Jibril kan ada. Jibril kan selalu pergi, ya, jumpa Maryam, pergi hantar makanan. Tak jumpa lah, masuk Maryam bila dia buat ibadah, tengok-tengok ada makanan tempat dia ibadah, Jibril bagi, kan? Bila orang tanya dia, siapa yang bagi ni? Dia kata daripada Allah. Yalah, katanya malaikat yang hantar makanan itu, Jibril lah, ya. Pasal dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sebagai ulama kata dia ni nabi.
Maryam tu Nabi. Bukan sekadar wanita yang solehah, tapi Nabi. Kalau majoriti tak kata dia Nabi. Kerana ciri-ciri kenabian tu ada pada dia. Cuma dia wanita. Jadi kalau nak diikutkan, Jibril pun boleh tolong ambil tamar tu. Tak? Tapi Allah Ta'ala suruh tendang buah tamar tu. Baru jatuh buah dia. Dia dah lah nak beranak. Kuat ke? Tak kuat. Tapi Allah Ta'ala kata, urkud birijliki. Kamu tenang kaki kamu. Tusakit alaiki rutaban janiyah. Maka akan gugur ke atasmu buah-buah tamar yang masak. Kena tendang juga. Baru Allah Ta'ala gugurkan buah itu. Kalau nak diikutkan, tendangan seorang yang nak beranak, kuat mana sangat? Tak kuat kan? Kau kuat? Tak ada orang yang kata. Tapi kena usahalah sikit. Ya. Ada benda Allah Ta'ala bagi tanpa kita usaha, ada. Tapi sebagian besar daripada urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala nak juga kita keluarkan sedikit apa. Jadi samalah konteks ni pun, memang Allah Ta'ala nak beri pahala sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya. Dengan kita melihat ibadah-ibadah yang disyariatkan dan seumpamanya, kemudahan dan rusuh yang Allah Ta'ala bagi dalam sebagian syarat yang Allah Ta'ala wahyukan, memang Allah Ta'ala nak bagi pahala. Tapi kena usaha lah. Sama juga dalam kes ni, Allah Ta'ala nak beri kebaikan dan pahala sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya. Cuma kita kena buat kerja sikit lah. Kita kena ajak orang, bantu orang, pemudahkan urusan orang. Ya? Dan ia seumpama satu networking dalam kita nak memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam networking lah ya. Saya dah terangkan dulu. Once kita buat satu kebaikan, ibadah hak betul-betul ibadah baik, ibadah hak bukan ibadah baik. Ya. Sebenarnya bukan kita saja yang dapat bahagiannya. Orang lain dapat bahagian masing-masing. Ya. Ni kita duduk semayang kat masjid ni, siapa hak terlibat bina masjid ni atau surau. Kita semayang, dia dapat sekali tu. Pahala ni ada dia punya jaringan dia. Dia ada dia punya networking dia. Semua kita tidak nampak lah ya. Orang yang buat jalan dia. Kita guna jalan mari ke surau. Banyak mana pahala kita dapat dengan hasil kita mari ke surau buat ibadah dan seumpamanya. Tak tahu buat jalan pun dapat pahala. Bukan hantar-hantar memang dapat pun. Kan? Ya. Kokok dia ada pahala lebih banyak daripada kita. Oh, dia makan gaji Ustaz. Tak ada halangan. Bila kita ambil gaji, upah atau seumpamanya, untuk kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi jelaslah daripada Rasulullah SAW bahawa siapa yang membantu dalam hal awal kebaikan, maka dia akan dapat pahala yang sama. Dan ia diistilahkan oleh para ulama kita sebagai ibadah muta'adiyah. Ibadah muta'adiyah. Muta'adiyah ni maksud ibadah yang melangkau daripada orang yang melakukannya. Dulu saya sebut ibadah ni ada dua. Satu ibadah qasirah, yakni qasirah ala sahibiha. Satu lagi ibadah muta'adiyah, yakni muta'adiyah ala ghairi sahibiha. Qasirah ni kita buat, kita dapat. Dia tak pindah pergi kat orang lain. Tuan semayang sebelah saya. Kan? Pahala tuan-tuan walaupun duduk sebelah saya, tersentuh dengan saya lagi, kokok mengalir sikit pahala tuan-tuan kat sebelah saya kot. Tak ada. Saya nak semayang sebelah ustaz lah. Kokok pahala ustaz mengalir kat saya. Ingat ustaz pahala banyak pada tuan-tuan, kokok tuan-tuan lagi banyak pahala pada saya. Kan? Tuan-tuan semayang kot lagi khusyuk pada saya. Sama je. Semayang sebelah ustaz ke, bukan ustaz ke. Masing-masing kan? Pahala masing-masing. Itu dia panggil qasir. Tuan-tuan puasa, banyak mana tuan-tuan buat, banyak tu tuan-tuan dapat. Dia tidak berpindah pada orang lain.
Dan begitulah dengan ibadah-ibadah yang lain dan kebaikan-kebaikan lain yang kita lakukan. Satu lagi dia panggil muta'addiyah. Daripada perkataan ta'addi. Ta'addi ni makna melangkau. Dia boleh pergi over. Dia bukan sekat kita saja. Hak tadi qasirah ni mana dekat kita saja. Hak ni dia melangkau. Orang buat, kita dapat. Tanpa kita sedar. Ya. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, hasanatuna fi mizani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan kita dalam timbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma majoriti para ulama berpendapat para anbiya tidak ditimbang amalan mereka. Adalah dasar-dasarnya dan dalil-dalilnya, tak ditimbanglah. Kalaulah Rasulullah SAW ditimbang pahala dan amalan, dialah orang yang paling banyak kebaikan dan pahala. Orang paling buat. Kerana keseluruhan amalan yang kita buat, base kepada hari ini, semuanya kembali kepada Rasulullah. Kita semayang. Betul tak? Orang yang terlibat dengan semayang kita, semua dapat pahala. Exactly the same. Tok Guru kita. Siapa ajar Tok Guru kita? Tok Guru pada Tok Guru kita. Siapa ajar Tok Guru pada Tok Guru kita? Tok Guru pada Tok Guru kita. Ni dari sudut ajar saja. Bukan ajar, bukan tolong, bukan bantu, bukan pemudahkan. Hak ajar saja. Siapa ajar guru pada guru pada guru kita? Guru pada guru pada guru pada guru kita. Sampai esok pagi pun tak habis. Tidak. Sehingga ia akan bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh beliau. Nabi lah orang yang paling banyak pahala. Baik. Jadi kita usaha sebaik mungkin untuk kita dapatkan kebaikan-kebaikan dan pahala yang kita boleh panggil pasif pahala lah. Ya. Macam kita kerja makan gaji lah. Banyak tu kita kerja, banyak tu je gaji kita dapat. Betul tak? Dapat basic, dapatlah allowance sikit. Kalau kita rajin buat overtime, dapatlah extra. Tapi tu je. Kan? Lagi rajin, lagi dapat banyak. Kalau malas, tak dapat apa lah je. Dah tak ada overtime, malas. Kalau orang gaji hari, lagi lah. Sehari tak pergi, dah tak ada gaji dah 1 hari. Kita ni okey lah, kita ada fixed salary, kita ada gaji yang tetap. Ya. Tapi ada satu bentuk pendapatan yang lain, macam orang melabur. Macam ibadah muta'adiyah ni, macam kita melabur lah. Kita gitak duit sikit je. Lepas tu tak buat apa dah. Betul tak? Tak pernah melabur. Saya ajar fiqh muamalah, dia adalah beberapa tempat. Ada orang tanya pasal pelaburan, Ustaz, melabur hak apa paling bagus tak? Saya kata saya tidak tahulah, saya pun tidak melabur. Ajar muamalah ni bukan ajar nak melabur. Muamalah lain, pelaburan lain. Pelaburan dia belajar subjek dia finance, kewangan. Ya. Kita ajar muamalah, kita tak ajar finance, kita tak ajar kewangan. Kewangan lain, pelaburan lain. Ada orang tanya pasal bank. Saya nak mohon ni di bank, macam mana ni? Saya tak tahu, saya tak pernah kerja bank. Takkan ajar muamalah tak tahu kot. Banking lain, muamalah lain. Kan? Ya, jadi tak payahlah tanya saya pasal ekonomi. Saya bukan ekonomi student, saya tak pernah belajar ekonomi. Ya, muamalah lain, ekonomi lain, finance lain, perbankan lagi lah lain. Jadi kalau nak tahu tentang pelaburan, belajar finance. Macam di universiti kan, universiti lain-lain belaka tu. Hatta department lain-lain, department muamalah lain, department ekonomi lain. Macam di UN, department ekonomi lain, muamalah lain. Tidak sama. Kita ajar prinsip nak melabur. Melabur ni apa rukun dia, apa syarat dia, apa yang boleh dan yang penting apa yang tidak boleh. Kita tak ajar nak melabur di mana, ya, banyak mana nak melabur, jenis-jenis pelaburan kita tak ajar. Itu dalam ilmu finance. Ya. The science of investment dia under finance. Ya. Tapi tahulah basic-basic tu tahu pasal kita belajar muamalah. Tahulah sikit sebanyak, tapi in detail tak tahu. Banking pun kita tahu, bukan kita tidak tahu. Pasal bank menggunakan kontrak-kontrak daripada muamalat. Tu je yang dia guna, hak lain dia punya hal lah. Kita ajar cara nak nyimpan duit.
secara Islamnya macam mana. Apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kerana Nabi dulu, sebelum dia jadi Nabi pun, dia dah pegang orang punya simpanan. Nabi pegang duit-duit orang, barang-barang orang. Sebab tu bila nak pergi ke Madinah, dia serahkan pada Ali bin Abi Talib untuk diberikan kepada tuan-tuan masing-masing. Sebab tu Nabi sebelum dia jadi Nabi, dia dah digelar Al-Amin. Orang yang boleh dipercayai, bukan hanya dari sudut kata-katanya, tapi dengan sebab perbuatan dia. Orang ada barang, bagi kat dia, tolong simpan ya. Ayo. Kita belajarlah prinsip nak simpan duit. Tapi kita tak ajar nak simpan duit kat bank ni macam mana. Kadang-kadang lain-lain bank dia, lain-lain prinsip dia guna. Jadi perbankan lain. Di UiTM, Pak saya belajar sekarang, muamalat dan perbankan, dua kos yang berbeza. Kita ada kos muamalat, kita ada kos perbankan. Banking lain, muamalat lain. Cuma bank ni dia ambil kontrak muamalat saja, itu saja. Lain pada itu dia punya urusan lah. Kan? Itu pun bukan selaras. Lain-lain bank dia guna lain-lain kontrak. Kita buat pinjaman kereta. Bank ni ambil kontrak muamalat lain. Dia ambil BBA contohnya. Bank Business Management Agent. Bank lain dia ambil tawarruk. Lain pula. Itu tak sama. Kita ambil kad kredit kan. Bank Islam kad kredit pakai sistem lain. Islam juga tapi sistem lain. Ada yang pakai sistem tawarruk. Ada yang pakai sistem ujrah. Tak sama. Sekati dia lah. Banking kan. Saya bukan orang bank. Saya pun tak tahu sangat pasal bank ni. Tapi prinsip dan kontrak yang digunakan pakai di bank, diambil daripada muamalah. Itu kita tahulah. Dan saya personally muamalah pun saya tak suka. Banking saya tak apa suka sangat. Commercial kontrak ni. Saya lebih suka charity, wasiat, hibah, wakaf. PhD saya buat wakaf, saya buat charity. Jadi samalah ya. Baik, balik pada yang tadi. Mana tadi? Melarak pergi sampai situ. Tak ada kena-mengena pun. Mana tadi? Cerita melabur. Sebab sentuh pasal melabur tadi kan. Pergi letak duit sikit je, invest. Kan? Tak kisahlah nak melabur apa pun, hok mudah nak melabur lah. Lepas tu apa kita buat? Kita tak buat apa. Tuan-tuan letak duit dalam ASB contohnya. Pelaburan tu. ASB, one sort of investment. Satu jenis pelaburan lah. Walaupun pulangan dia tak adalah besar mana pun. Pasal dia tak ada risiko. Tuan-tuan nak pelaburan yang pulangannya besar, cari hok risiko tinggi sikit. Baru boleh pelaburan. Baru boleh pulangan yang okey kan. Lepas tu melabur tu banyaklah sikit. Dia melabur sikit nak untung banyak macam mana. Ya. Tuan-tuan letak dalam ASB contohnya. Masing-masing ada ASB belaka kan. ASB dah halal dah, dulu haram, dah halal dah. Ada Selangor tahun 2017 tu tak silap saya. Dah harus dah ya. Saya rasa ingat negeri-negeri Malaysia dah mengharuskan. Dulu banyak negeri masih mengharamkan. Tak salah ya, masing-masing ada ASB kita kata kan. Cuma banyak sikit lah. Apa tuan-tuan buat? Letak duit je. Tapi akhirnya tuan-tuan dapat pulangan. Tak buat apa pun. Letak duit je. Jadi konsepnya sama lah. Kita ajar sikit je. Kita ajak je. Alah berat mana sangat nak ajak orang. Susah kan nak ajak orang? Tak susah. Ada seorang kawan saya tuan, malah pergi surau. Seorang askar pencen malah. Dah meninggal, dah ada arwah dah ya. Ajak tak nak pergi. Ajak tak nak pergi. Dah saya kata kat dia, mu ni kalau mati, aku tak mai je jenazah kamu. Begitu. Tak adalah kita sampai tahap macam tu. Tapi nak marah sangat kan. Dulu dia pernah jadi SU surau. Rajinlah sikit pergi surau. Dah tak ada SU, dia tak pergi dah. Ada setengah-setengah orang ni bila ada jawatan, rajinlah sikit. Ada juga dapat jawatan, tak pergi-pergi, ada juga. Sebab tu kadang-kadang kita panggil AJK ni bukan ahli jawatankuasa, ahli jarang kelihatan. Jadi AJK surau, tapi muka batai hidung tak nampak di surau. Ada juga jenis macam tu. Tapi Alhamdulillah setengah orang, dia bila ada jawatan, dia rajinlah sikit, rajinlah. Tapi bila dah tak ada jawatan, langsung tak pergi. Sampai saya kata macam tu, mu kalau mu mati, aku tak semaya jenazah kamu. Harai ustaz kata gitu. Kalau fatwa kat orang macam tu tak boleh. Ini kita sama-sama kawan okey je kan. Macam dulu sahabat Nabi tu Ibn Abbas.
Ada orang pergi jumpa dia tanya, kalau aku bunuh orang, kalau aku taubat, Allah Ta'ala terima tak taubat aku? Dia kata, la yaqbalullahu taubataka. Allah Ta'ala takkan terima taubat kamu. Ya. Tiba-tiba orang tanya dia, setahu saya lah, saya belajar, Allah Ta'ala tak ampun, ni syirik saja. Lain pada syirik, Allah Ta'ala ampun. Walaupun membunuh bahkan. Betul tak? Apa kata Ibn Abbas? Inni ra'aitu fi ainihi iradatal qatl. Aku kata begitu sebab aku tengok dalam mata dia seolah-olah ada keinginan untuk membunuh. Jadi kata tak taubatmu Allah Ta'ala tak terima. Pasal aku tengok dia macam nak marah kat orang, ada orang dia nak bunuh ni. Lebih kurang sama lah saya pun. Tak adalah kata tak semayang, tapi geram sangat kan. Lepas tu pergi surau. Tak adalah 5 waktu, tapi adalah bertidur di surau setiap hari. Every day. Hari-hari pergi surau. Yalah, pasal dah pencen, kerja buat pun tidak. Pada duduk buang masa, lepak kedai kopi kan. Kita member ni kita nasihat pasal kita bukannya dengki ke apa. Nasihat ke arah yang baik, tak apa. Itu pun rapat, kalau tak rapat, tak adalah kita nak cakap macam tu. Macam ni rapat. Member rapat kan. Dia pergi surau. 2 bulan lepas tu kena stroke. Ya. Lepas tu terlantar. Lepas tu dah meninggal. Ya. Tak apa. Mudah-mudahan walaupun kita sakit, tapi kalau masa kita sihat, kita pergi surau, kalau sakit dapat pahala. Kita jangan terbalik pula, masa sihat tak pergi surau contohnya. Contoh surau lah, mungkin ada lagi contoh yang lain. Tapi bila sakit nak mari surau, sibuk-sibuk pula mari surau. Sakit duduklah rumah. Kan? Hak penting masa kita berkemampuan tu kita buat. Ya? Bahkan Nabi SAW sebut dengan jelas, siapa-siapa masa sihat dia beramal, masa dia bermukim dia beramal, bila dia sakit atau dia bermusafir, dia tak amal, Allah Ta'ala akan tulis umpama dia beramal. Ya? Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Hadis Muslim tu daripada Abi Hurairah. Ke Abi Musa, saya tak ingat. Nabi kata siapa-siapa yang bermusafir ataupun dia sakit akan ditulis baginya seumpama dia beramal semasa dia sihat dan semasa dia bermukim. Ya. Jadi masa kita sihat ni pulung sungguh-sungguh contohnya. Tapi bila kita sakit, kita tak buat pun, Allah Ta'ala akan bagi pahala seumpama kita sihat tadi. Masa sihat kita mari surau setakat yang kita mampulah. Orang dah pencen jangan dengki pula pada orang yang bekerja, kan? Dulu masa entah tak pencen pun lebih kurang orang lain juga. Hatta kadang-kadang tak nampak pakai hidung kat surau pun. Bila dah pencen mari surau. Lepas tu pandang rendah pula pada orang lain yang jarang-jarang mari surau. Hatta ustaz sendiri pun tu tengok saya 5 waktu kat surau lah. Zuhur confirm saya tak ada surau. Saya duduk masih di sekolah. Semayang jemaah dengan cikgu yang ada je. Tengok mereka nak semayang, kita ikut belakang. Kan? Ustaz pun tak ada 5 waktu kat surau. Yalah kita bekerja. Kan? Ada nak asal pun kita tak ada nak pergi surau balik. Hari ni saya ngangam Pak Suku dah sampai rumah. Takkan busuk-busuk nak pergi surau. Mandi semayang baring. Pelajar tu yang mari lewat tadi tu. Kan? Jadi bagi setengah orang dia macam ada pandangan negatif lah ya. Allah Ta'ala alam. Sebab saya pun menguruskan surau juga kadang-kadang. Perangai-perangai JK kita pun nak kena tengok juga. Tak apa. As long as dia datang surau. Bila dia ada kelapangan, tak ada masa yang tertentu. Ya? Bagi orang yang tak bekerja, dia ada masa. Alhamdulillah. Tapi orang yang bekerja ni mungkin dia agak berat sikit. Tapi janganlah kita sampai tak pergi surau langsung. Berak? Sampai surau semayang pun tak ada orang. Hatta ada surau yang kadang-kadang azan maghrib pun tak ada. Masing-masing lorak dah balik. Lagi bagus juga ada geng-geng pencen ni yang boleh full time di surau ni, bagus juga. Saya banyak dibantu oleh kawan yang dah pencen, macam askar lah terutamanya, yang mana mereka bekerja sendiri. Sebelum ni lah, masa saya pengungsi surau dulu, mereka dah pencen, kerja sendiri, buat budak sekolah. Jadi maghrib isyak alhamdulillah ada orang lah untuk azan dan seumpama. Tapi bagi orang yang tak ada masa, sekali-sekala tak apa. As long as kita datanglah ataupun kita buat juga masa kita sihat.
Sama juga bila kita bermukim, maksudnya kita tidak bermusafir, kita buat. Bila bermusafir, dan ke kita nak buat? Tak dan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi rukhsah banyak kepada kita ketika bermusafir. Musafir boleh jamak semayang, hak panjang boleh dipendekkan. Tapi jangan 3 rakaat jadi 2 pula. 4 lah jadi 2 kan. Lepas tu kalau Ramadan, boleh untuk kita tidak berpuasa. Bahkan segelintir kata wajib, musafir je wajib buka puasa. Tapi menjadi kata tak wajib lah, tengoklah kalau nak puasa as long as kita mampu lah ya. Sekarang ni musafir tak ada masalah sangat kot. Tak penat sangat lah kita. Saya pernah balik puasa Ramadan, balik Kelantan nak raya, okey je, boleh je puasa. Lagi satu, kalau buka nak qada tu payah sikit je tak. Jadi puasa je, okey je. Jadi banyak kelonggaran Allah Ta'ala bagi ketika kita bermusafir. Ya. Hatta ada benda yang kita duk buat masa kita bermukim, kita tak mampu buat ketika bermusafir. Boleh semayang berjemaah masa balik Kelantan naik kereta, nak berhenti kat masjid semayang berjemaah. Oh, rajin sangat. Betul, okey tu. Saya pun tak mampu entah. Ya. Saya tak mampu kalau balik Kelantan contohnya. Nak berhenti tengah jalan berjemaah waktu solat. Kan? Pasal kita bukan boleh plan. Oh, waktu asar azan ni aku kat masjid sekian. Boleh plan. Azan asar kita duduk tengah-tengah bukit tu. Jadi kita pun tak boleh nak plan. Jadi banyak benda yang kita tidak boleh lakukan semasa kita bermusafir. Okey. Tapi semasa bermukim, yakni kita tidak bermusafir. Jadi kita buatlah sebaik mungkin. Ada masa kita kalau semayang berjemaah, kita semayang berjemaah dah seumpama. Nak cerita begitu. Kalau orang tu beramal ketika sihatnya, ketika bermukimnya, mengikut kemampuannya. Ya. Dan bila dia sakit atau dia bermusafir, dia tidak mampu untuk melakukannya lagi, walaupun tanpa apa-apa keuzuran, ya, maka Allah Ta'ala akan beri pahala kepada. Tanpa apa keuzuran tu maksudnya, kita balik kampung kan, takkan nak berhenti kat masjid semayang berjemaah, masa lari dengan anak isteri lagi, susah kan? Sadar kita sakit ke apa, boleh je kalau nak berhenti plan masa elok-elok kan? Tapi tak nak buat lah, susah lah. Kita rasa susah, boleh buat je, tak apa. Jangan menyusah-nyusahkan di pertengahan jalan. Kita sihat, kita gunalah sebaik-baik mungkin untuk menggunakan kesihatan kita pada jalan yang baik. Dan bantu kita dalam hal ehwal kebaikan, insya-Allah Taala kita dapat pahala. Baik, habislah bab tu. Sebenarnya saya nak masuk malam ni bab yang baru. Itulah amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks kita berada di luar rumah. Dulu kita belajar keluar rumah, baca zikir, baca doa naik kenderaan, tengok kemalangan, baca zikir, baca doa yang diajar oleh Rasulullah. Kita digalakkan juga memberi salam sama kita di luar, ya. Kemudian kita masuk hari itu bantu-bantu sama kita dah ehwal yang baik, jadi dalil kepada kebaikan. Dan malam ni kita nak masuk tajuk yang baru, itulah selepas tajuk itu kepentingan menyuruh yang baik dan melarang perkara yang munkar. Pasal kita duduk kat luar kan. Ya. Kebiasaannya kita akan terlibatlah dengan hal yang berkenaan. Ya. Baik, saya baca dulu teks si pengarang. Mana teks si pengarang? Baca dia sikit kot. Tiap-tiap. Mana? Bukan. Rasa amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya. Tadi dah baca dah. Tiap-tiap. Ini dia. Baik. Antara kewajipan kita semuslim ialah menyuruh yang baik dan menegah perkara yang munkar. Ya. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 104. Yang bermaksud, dan adalah di antara kamu ada puak yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang munkar.
dan merekalah orang-orang yang berjaya. Ya, dia buat mari terjemahan saja. Sebenarnya Al-Quran dia tidak boleh hanya diterjemahkan. Itu kita belajar dalam fiqh tarjamah, the science of translation. Berbeza dengan selain Al-Quran, di mana kita boleh hanya bergantung kepada terjemahan. Quran tidak boleh. Ya. Bila kita nak baca suatu ayat Quran, kita tidak boleh sekadar membaca terjemahannya. Walaupun pentafsirannya, kita kena bawa mari teks dulu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baca ayat Quran, baru baca terjemahan. Ustaz tu kadang-kadang tak baca ayat Quran pun. Pasal ustaz ni dia lisan. Kan, tak apa Quran. Quran pun tak ada depan mata. Mungkin dia nak ambil poin saja, maka adalah keuzuran di situ. Tapi dalam penulisan ilmiah yang kita belajar, tidak boleh sama sekali. Al-Quran tidak boleh dinakalkan dengan maknanya. Kerana makna manusia yang bagi. Maksud Quran ni, sebab tu setengah-setengah tafsir, setengah-setengah maksud lain. Betul tak? Kita nak teks dulu. Barulah kita boleh menterjemahkan, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu dia punya teks. Maksudnya Allah Taala kata, hendaklah di kalangan kamu ada satu kelompok, ada satu golongan yang mengajak kepada kebaikan. Mereka menyuruh perkara yang baik dan mereka melarang perkara yang munkar. Dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Maksudnya Allah Ta'ala kata, dalam ramai-ramai kita ni kena ada satu orang, bukan satu orang, kena ada satu kumpulan yang kerja dia mengajak kepada yang baik. Ya. Yang baik di sini ialah yang baik di sisi syarak, ya, bukan yang baik di sisi uruf, adat kebiasaan. Ya. Kadang-kadang adat kata baik, tapi agama kata tidak baik. Banyak je. Ya. Bukan juga yang baik di sisi akal dan fikiran kita. Ya. Kadang-kadang akal kita kata bagus, tapi agama kata tidak bagus. Ya. Yang baik di sini ialah apa yang baik di sisi syarak. Ya. Begitu juga yang buruk ialah yang buruk di sisi syarak. Jadi mesti ada kelompok yang melakukan hal yang berkenaan. Sebab itu para ulama sepakat bahawa amar ma'ruf nahi munkar ini dia tidak wajib ke atas setiap orang muslim. Majoriti lah berkata begitu, walaupun ada khilaf sikit sebanyak. Ia adalah fardu kifayah. Sebab itu kalau orang tegur kita kalau kita salah, kita kena terima kasih pada dia. Kerana dia telah cuba memperbetulkan kita dan dia telah melakukan fardu kifayah. Ya, di tempat kita ni kalau ada benda tak baik, tak ada seorang pun tegur, semua berdosa. Ya. Tapi kalau ada seorang tegur, dia dapat pahala lah tegur tu. Tapi yang tidak tegur telah gugur dosa daripada. Ya, tak berdosa. Lepas tu kita kena terima kasih orang-orang hak. Ya, kadang-kadang ada setengah orang ni dia open mouth. Dia panggil apa tu? Dia main cakap aja tu, dia panggil apa? Outspoken, open mouth pula. Outspoken lah, main cakap aja. Saya pun ada kawan-kawan yang begitu. Dan setengah orang memang pedih jugalah kan, sakit hati juga. Tapi saya okey je. Sebab kita perlu kepada manusia-manusia seumpama ini. Perlu sangat, ya. Walau bagaimanapun adalah kaedah-kaedah dia. Sebab itu amar ma'ruf nahi munkar ni biasanya kita belajar dalam fiqh dakwah, the science of dakwah. Kita ajar macam mana nak ajar orang. Ada kesilapan-kesilapan yang berupa individu, kita kena handle secara individu. Kan? Ada kesilapan-kesilapan yang bersifat masyarakat, ada tata cara untuk kita menyelesaikannya, ada cara dia. Kan? Jangan member tu buat salah sikit je, kita pergi tegur juga, tapi at the same time kita pergi cerita kat orang, tak boleh lah berdosa. Jangan begitu, ada cara-caranya. Walau bagaimanapun, tegur-menegur sama kita amat-amat digalakkan. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam banyak hadis,
Bahkan ramai ulama tuan-tuan saya lihat dalam market menulis buku tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ada buku khas. Di samping bab itu sentiasa dibicarakan dalam tafsir pasal ayat amar ma'ruf nahi munkar ni banyak. Dibincangkan juga oleh ulama-ulama hadis pasal hadis dia pun banyak. Tapi tak dinafikan ada ulama yang mengarang buku khas sejak daripada dulu lagi ya. Antara ulama terawal yang mengarang buku tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ialah Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala. Ulama tahun 200 atau 300 Hijrah macam itulah. Lepas sikit daripada zaman ulama besar dulu, tabi'in dulu kan. Mana kalau hak dekat-dekat dengan 300 Hijriah dia orang hebatlah ya. Dia ada buku khas Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar yang saya sendiri personally sering membacanya ya. Dia memuatkan hadis-hadis Nabi SAW tak kurang daripada 104 hadis. Dan sebagainya adalah sahih. Untuk nak menyatakan bahawa betapa Islam amat-amat mementingkan bahawa kita memperbaiki sesama kita ya. Of course lah dalam perkara yang memang kita kena tegur lah, atau perkara yang haram, dan masing-masing sebenarnya ada tanggungjawab masing-masing. Dan ia jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dalam Sahih Al-Bukhari, di mana kata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Sesiapa melihat perkara mungkar, mana perkara yang berdosa lah, perkara yang tidak baik ya, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Tangan-tangan di sini saya kira majoriti ulama mengatakan bahawa ikut kita punya kuasa lah ya. Mungkin yang buat salah tu isi kita, kita lah suami yang menegurnya, jangan harap orang yang tegur pula ya. Memang kena tegur lah orang di bawah kita ya. Ada orang tanya saya, si saya tak semayang Ustaz daripada saya kahwin. Tapi saya selalulah suruh dia semayang. Kadang-kadang jadi gaduh juga. Tapi saya ada tanya seorang ustaz tu kata saya berdosa. Saya wajib menceraikannya. Sian kawan tu. Try put yourself into his shoe. Cuba letak diri kita di tempat dia. Memanglah ada ulama yang memfatwakan sedemikian. Tapi sebahagian yang lain tidak begitu. Ya. Sebab hanya orang cerai. Memang cerai tu memang tak cerai lah. Tapi dia termenung lah. Alah, berdosanya aku. Sian dia ya. Kita untung dapat isteri semayang. Okey lah. Ada setengah orang tak bernasib baik tuan. Kalau dulu dia semayang, bila dia kahwin dengan kita, dia tidak semayang. Itu lain hal. Ya. Ini tidak. Memang before that pun dia dah tak semayang. Kita ambil isteri kita tuan-tuan. Bukan daripada dia lahir. Kita ambil dia dah besar. Dia dah ada didikan dia sendiri. Dia ada dah pemikiran dia sendiri. Dia ada ilmu dia sendiri. Itu sangat senang nak ubah. Sikit-sikit bolehlah kita ubah. Kerana kita ingat itu tanggungjawab kita. Tapi in some scenario, benda tu agak berat. Dalam kes yang macam tu, tak semayang. Betul tak? Saya kata, kena tegur hari-hari. Suruh dia semayang. All the times. Mudah-mudahan tidak berdosa. Dan menceraikannya pun tidak wajib. Di sisi sebahagian para ulama. Di atas kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Pasal dia tak semayang, itu tanggungjawab dia dengan Allah. Ya. Berbanding kita menceraikannya, dia akan meruntuhkan isi keluarga. Anak dia apa nak jadi? Contohnya. Jadi dia ada banyak masalah di situ. Dan pendapat yang kata tidak menceraikan itu lebih baik. Dan lebih menepati kemaslahatan. Tak apa. Sebenarnya kita tegurlah. Kalau tak tegur, memang kita berdosa. Itu disebut oleh Nabi SAW, dayus. La yadkhulul jannah ad-dayus. Banyak orang baca hadis sampai waktu tu. Nabi sebut lagi belakang tu. Allazi yukirru fi ahlihi al-khabath. Itulah orang yang membiarkan keburukan berlaku di sisi ahli keluarganya. Dia biar. Itu dayus. Tapi kalau dia tegur, dia do something, dia bukan dayus. Ya? Itu hadis Abi Dawud daripada Abi Ibn Abbas. Memang ada satu bab, kita belajar bab nusyuz dalam fiqhun nikah.
Ada dibincangkan hal berkenaan. Cuma kena baca atau rujuk bagi lebih lah. Mungkin ada ulama yang kata begitu, ada ulama yang kata begini. Ya. Baik. Jadi begitu juga dengan orang yang di bawah kita yang lain, anak kita, ya. Anak kita pun sama juga. Masa dia kecil boleh kita ajar dia, kita didik dia. Tapi bila dia besar, ada setengah-setengah perkara kita pun tak boleh buat apa. Ya. Sama juga dalam konteks sama, kita kena berilah nasihat kepadanya sepanjang masa. Dan begitulah kekuasaan-kekuasaan yang lain. Mungkin dalam masyarakat, ketua-ketuanya ada, dan lebih tinggi. Ya. Dan pemerintah of course lah dia bertanggungjawab di atas rakyatnya. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu adalah bertanggungjawab ke atas orang yang dipimpin. Jadi dalam konteks itu dia kena nilai. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan lidahnya. Tegur. Tadi guna tangan dia tu, guna kuasa dia tu. Kan? Itu Nabi ajar bila isteri nusyus kan. Tak taat padanya, dia mula-mula sekali dia buat apa? Dia tegur lah. Kalau dia degil juga, apa buat? Mengasingkan tempat tidur. Betul tak? Kalau dia degil juga, boleh kita catu dia punya nafkah tu. Tak bagi nafkah tu, tak apa. Kerana isteri yang nusyus tak wajib dia beri nafkah kepadanya, sehingga dia kembali kepada kita. Taatlah, dia balik taat kepada kita. Ya. Tak apa. Tapi Nabi kata kalau mula-mula guna kuasa, lepas tu kalau tak mampu guna mulut lah. Kemudian kalau tidak mampu juga, fa biqalbihi, dengan hatinya. Ada benda memang kita tidak mampu. Ya. Dan Nabi kata itulah selemah-lemah iman. Pasal apa Nabi kata ubah dengan tangan, ubah dengan mulut, ubah dengan hati, itu menunjukkan kemampuan manusia. Manusia ada tahap-tahap dan level yang berbeza antara satu dengan yang lain. Dan seumpama biasa, Nabi SAW, hatta Allah Ta'ala pun, syarat itu sendiri, sentiasa memberi alternatif yang kita, sentiasa memberi banyak alternatif kepada kita dalam banyak hal. Jangan ingat satu isu ada banyak solution. Jangan ingat satu isu ada satu solution. Kadang-kadang satu isu ada banyak solution. Ya? Sebab itu Islam dia sentiasa ada alternatif. Ya? Ada orang nak baca Quran, Nabi kata baca Al-Baqarah, 7 surah yang panjang. Ada pula kata aku tidak mampu, Nabi kata baca Al-Musabbihat, baca pendek sikit. 7 surah panjang tu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-An'am, At-Taubah, Al-Anfal. Pendek mana? Panjang ah. Bah. 200 lebih, 100 lebih, tidak panjang. Tapi orang tidak mampu, Nabi kata baca Al-Musabbihat. Surah-surah bermula dengan Subhanallah, Yusabbihulillah, kan? Tak mampu juga baca Al-Hawamim. Baca hak mula dengan Hamim. Kan? Pendek sikit. Itu dia beri alternatif. Jadi sentiasa diberi alternatif kepada kita. Begitu juga dalam hak awal, menyuruh yang baik dan melarang yang munkar. Masing-masing bertindak di atas kapasiti masing-masing. Dan itu amat penting sekali. Ya. Dan mudah-mudahan ada sikit lagi kita akan share pada waktu yang lain, insya-Allah taala. Ada nak tanya apa-apa? Haji tak ada malam ni ya? Haji Muhammad tak ada? Ada soalan? Tak ada, anda minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita tangguhlah majlis kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan kita dapat menguasai pada waktu yang lain, dan kita akan sambung sikit sebanyak lagi poin-poin penting al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan mudah-mudahan kita dapat sikit manfaat daripadanya. Aku kepada azza lazimali wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Nas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.